Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemik COVID-19 merupakan Coronavirus Disease 2019. Virus ini menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan atau dikenali sebagai SARS-CoV-2. Virus ini mula dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China. Dan virus ini sudah diiktiraf sebagai pandemik di seluruh dunia oleh Persatuan Kesihatan Sedunia WHO. Apabila penyakit ini sudah mula merebak ke seluruh dunia dan terutamanya di Malaysia, negara Malaysia telah melakukan inisiatif untuk melakukan Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP untuk mengurangkan jangkitan ini terus tersebar di dalam Malaysia. Seangkatan dengan itu, hal ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara Malaysia terjejas dengan amat teruk. Di samping itu juga, sektor-sektor yang ada di dalam Malaysia juga turut terjejas. Antara sektor yang terjejas ialah sektor ketiga di negara Malaysia. Berikut adalah contoh sektor yang terkesan dalam sektor ketiga. Ekoran penularan pandemik COVID-19 yang menyebabkan pintu sempadan ditutup dan pelaksanaan sekatan pergerakan oleh kerajaan bagi membendung penyebaran virus COVID-19 ini telah memberikan kesan yang buruk terhadap ekonomi di Malaysia. Sektor perhotelan antara sektor yang turut terjejas akibat pandemik ini. Di Malaysia, kira-kira 90 buah hotel berpelbagai taraf bintang telah menutup operasi secara kekal atau sementara sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bulan Mac 2020. Kadar penginapan bagi bulan Januari 2021 dilaporkan mengalami kemerosotan yang ketara sehingga 20%. Namun, berdasarkan analisis kami, hanya terdapat 60 responden sahaja dari kajian yang dijalankan dan di sini mencatatkan peratusan sektor perhotelan yang terjejas adalah sebanyak 13.3% daripada 8 responden. Susulan daripada kemerosotan dalam sektor perhotelan, ia telah menjejaskan pendapatan mereka yang bekerja di dalam industri ini dan ada juga yang antara mereka yang diberhentikan kerja menyebabkan mereka terpaksa menjadi penganggur akibat ketiadaan pekerjaan. Pandemik COVID-19 telah mempengaruhi masyarakat umum dan sektor ekonomi di Malaysia. Ia mengakibatkan negara mengalami kemerosotan sebanyak 20% penutupan kedai dengan anggaran pemberhentian pekerja sebanyak 20% yang secara kasarnya merekodkan kira-kira 120,000 kehilangan pekerjaan. Tindakan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerajaan bagi mengawal pergerakan ekonomi menyebabkan banyak sektor ekonomi yang terjejas. Berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan berikut, sektor peruncitan terjejas teruk dengan penjualan runcit merosot sehingga 9.9%. Dapatan hasil kajian yang telah dijalankan kepada 10 orang responden mencatatkan peratusan yang tertinggi sebanyak 16.7%. Ini menunjukkan bahawa pendapatan mereka yang terlibat dalam sektor ini terjejas akibat penutupan sektor perniagaan dan tiada peluang pekerjaan. Kesan COVID-19 kepada pengangkutan. Sejak berlakunya wabak COVID-19, bandar-bandar di seluruh Malaysia telah menguatkuasakan sekatan terhadap perjalanan rakyat untuk menghadkan penularan virus COVID-19. Kerajaan telah mengambil pelbagai langkah bagi membendung risiko jangkitan. Secara tidak langsung, ia telah memberi impak kepada keseluruhan operasi sistem pengangkutan negara. Kesan COVID-19 kepada pengangkutan yang pertama sejak penularan virus berlaku ialah permintaan terhadap pengangkutan awam merosot pada kadar yang sangat ketara. Bukan sahaja disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan, malah juga disebabkan oleh kebimbangan rakyat berkaitan risiko jangkitan. Kesan kedua ialah penjarakan sosial telah menyebabkan pengendali pengangkutan awam terpaksa menghadkan jumlah penumpang dalam satu-satu perjalanan. Kesan ketiga ialah peralihan pemilihan pengangkutan awam sebagai mod utama pergerakan kepada kenderaan persendirian. Hasil daripada kajian tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap sektor ketiga ialah sebanyak 13.3%, iaitu 8 daripada 60 responden terkesan dari segi pengangkutan. Kesimpulannya, sektor perkhidmatan di Malaysia dijangkakan akan terus menerajui pertumbuhan ekonomi negara
Sektor ini dilihat mewakili 57% dari jumlah pekerjaan di Malaysia. Melalui analisis hubungan belakang dan harapan yang dikaji, didapati bahawa aktiviti subsektor kewangan dan insurans serta pengangkutan dan perhubungan merupakan subsektor yang paling aktif dalam menyumbang kepada KDNK negara. Oleh yang demikian, kerajaan haruslah bijak dalam menggubal serta melaksanakan dasar yang dapat mengambil peluang terhadap segala faedah yang mungkin akan membangunkan sosioekonomi negara. Selain itu, subsektor lain seperti hotel dan restoran, perniagaan dan perkhidmatan sendirian juga harus diberi perhatian sewajarnya oleh penggubal dasar dalam usaha mempergiatkan lagi sektor perkhidmatan negara.